Oleh sebab itu, apa juga yang kita buat, ini bukanlah sesuatu yang kita buat mengikut suka hati, malah kita telah bincangkan dengan panjang lebar di peringkat kementerian dan juga melibatkan agensi-agensi yang lain, misalnya melibatkan juga dari segi perundangan, Jabatan Peguam Negara yang melihat dari pelbagai aspek, dan juga kementerian sendiri membuat kajian, malah pelaksanaan beberapa inisiatif-inisiatif ini sendiri pun sebenarnya telah pun mengambil masa yang begitu lama, iaitu bertahun-tahun lamanya. Menteri, sedikit penjelasan. Oleh sebab itu, apa yang kita buat ini adalah mempunyai niat dan intention yang begitu baik ataupun nilai niat murni, dan kita haruslah bersama-sama untuk menyokong rang undang-undang ini demi kepentingan rakyat. Kerana kita memikirkan kepentingan rakyat. Saya tak tahulah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tahniahlah kerana beri sokongan kepada pindaan ini, kerana mungkin mereka ni jauh lebih prihatin. Manakala rakan-rakan kita di sebelah sana mereka memutarbelikkan banyak fakta-fakta semata-mata konon mengatakan bahawa pindaan ini adalah dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa yang kita lakukan ini tidak ada lain adalah untuk memastikan supaya rakyat mendapat perlindungan yang sewajarnya daripada kerajaan yang bertanggungjawab. Menteri, saya boleh cadangkan sikit penjelasan sikit ya. Menteri, saya sanggup ambil jalan tengah. Saya bagi sistem ini, kalau Menteri betul ikhlas, sebab ini rule of majority. Saya beranggapan macam mana pun Barisan Nasional akan lulus juga. Tapi saya ambil jalan tengah kalau Menteri boleh setuju. Implement 6 bulan, kalau kemalangan tak kurang malah naik, tolong datang ke Dewan ini, batalkan balik. Kita secara spesifik. Sebab saya tahu ni rule of majority, this parliamentary demokrasi. Dia akan lulus juga. Sebab niat semua boleh kata niat baik, kami pun niat ikhlas, tak boleh kata kami niat jahat. Tetapi kita ambil jalan tengah. Sebab ini sistem, sebab saya tak yakin perkara ini, sebab professional papernya, technical papernya pun tak dibentangkan. Sebenarnya datang dengan skim undang-undang, itu satu. Sebab saya mengandaikan tadi ialah masalah banyak lagi, sebab yang difokuskan ialah mengenai kutipan. Jadi saya mengatakan kepada Mak Menteri, kalau dengan pendekatan menetapkan ceiling minimal RM300 ini akan mengurangkan kemalangan, saya cakap kepada Mak Menteri, saya ambil Parlimen balik pulau, kalau kurang 6 bulan langsung kalah. Kalau tak kurang, tolong datang sini kata benda tu tak efektif. Boleh? Bagi garanti macam tu. Tak, sebab kita tahu masalah dadah, buatlah macam AADK macam-macam naik. Baru ni saya tengok soalan 2 bilion, masalah sama, masalah dia lain. Tapi yang ni syarikat kaunter, boleh syarikat tu berhenti, kata mengaku kat kita Dewan Mulia, cadangan formula dia datang daripada mana, daripada ITOS ke daripada mana, saya cadangkanlah. Mungkin daripada ITOS ke daripada mana rakan-rakan luar negeri, mungkin boleh berjaya. Tak berjaya, tolong batalkan balik. Pada pandangan saya. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Yang Berhormat, tunggu saya jawab dulu. Bersama sedikit tambahan. Jangan lama. Ya. Saya tidak menyoalkan tentang niat atau usaha oleh kementerian. Saya hanya nak minta, selepas katakan perbincangan beberapa agensi, beberapa pihak, saya nak tanyakan, adakah kementerian sudah ada tetapkan satu sasaran? Is there a target sasaran untuk mengkurangkan katakan kes kemalangan, kes kemalangan maut? Kita nak tahu adakah ada angka-angka yang terdapat ratusan atau angka yang terjadi sebagai sasaran oleh kementerian. Minta. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya ingin nyatakan di sini, bahawa kemalangan ini adalah berlaku daripada berbagai punca. Dan salah satu punca yang paling besar ialah masalah faktor manusia yang melibatkan lebih kurang kajian dalam 67 sehingga lebih daripada 70% adalah melibatkan faktor manusia. Dan salah satu penyumbang yang terbesar ialah apabila ramai daripada pemandu kita memandu dengan laju, melebihi laju, dan ini menyebabkan bukan sahaja kemalangan kepada diri beliau sendiri, tetapi juga boleh menyebabkan kemalangan kepada orang lain dan menjejaskan kepentingan orang lain. Kalau beliau sendiri yang mati seorang tak apalah, tapi kalau melibatkan orang lain, itu adalah merupakan satu masalah masyarakat yang harus sebagai kerajaan yang bertanggungjawab kita harus menguruskannya. Oleh sebab itu, sebenarnya apa yang kita buat ialah menggunakan pelbagai pendekatan holistik, bukan satu pendekatan yang
tersendiri. Macam saya katakan tadi, apa yang kita ambil, pendekatan yang kita buat, bukan sahaja kita meningkatkan soal penguatkuasaan seperti mana yang kita lakukan sekarang. Kita ada penguatkuasaan manual di mana kita ada PDRM dan juga JPJ dan Warden Traffic yang melaksanakannya, tetapi kita juga bergerak ke hadapan untuk menggunakan teknologi, dan teknologi ini telah pun digunakan di pelbagai negara, malah sama ada negara kaya ataupun negara miskin. Kalau kita pergi Singapura sendiri pun kita akan berhadapan dengan sistem penguatkuasaan yang sama. Di Cambodia pun ada, di Vietnam pun ada, di Thailand pun ada. Dan pendekatan ini dirasakan adalah merupakan sesuatu yang boleh membantu. Saya tidak kata belum menyelesaikan 100%, tetapi boleh membantu. Tetapi dengan bantuan pendekatan-pendekatan yang lain seperti pendidikan, kita juga melaksanakan misalnya pendekatan pendidikan. Kita telah melaksanakan kurikulum di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah untuk menyedarkan rakyat kita supaya mereka menjadi seorang pemandu yang berhemah, berdisiplin dan menghormati undang-undang di jalan raya. Dan kita juga telah melaksanakan inisiatif-inisiatif yang lain. Misalnya Kementerian Kerja Raya melakukan banyak penambahbaikan kawasan-kawasan black spot, dan kita juga telah melaksanakan inisiatif road vehicle engineering dengan pematuhan kepada beberapa piawaian antarabangsa untuk membolehkan kenderaan-kenderaan yang dipakai di jalan raya adalah mematuhi piawaian yang standard. Dan ini adalah inisiatif-inisiatif yang kita lakukan. Dan saya katakan di sini, seperti mana yang saya ingin nyatakan, bahawa rakyat kita ini, dia tidak takut, kebanyakannya, dia tidak takut nyawa dia melayang. Tetapi dia, kalau nak bayar saman ni, dia lihat sangat. Sedangkan yang penting di sini, tugas kerajaan ialah untuk melindungi rakyat. Ialah orang yang melindungi rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Pak Menteri, atas poin itu sikit penjelasan. Ya, kita melindungi rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Mereka yang patuh kepada undang-undang. Tetapi kalau orang itu tidak patuh kepada undang-undang, tidak menghormati undang-undang, apakah kita harus bersikap tidak apa kepada golongan ini? Sebab itu kita mewujudkan undang-undang untuk melindungi the majority. Kita melindungi orang yang majority, orang yang baik, orang yang mematuhi undang-undang. Minta sikit penjelasan. On that point, minta sikit penjelasan. Jadi saya nak nyatakan di sini bahawa undang-undang ini saya katakan adalah baik. Saya ada carangan, menjawab seterusnya. Ada carangan tu, Menteri. Kerana saya setelah memberi ruang, Yang Berhormat pun sudah berucap panjang tadi, saya dah faham Yang Berhormat apa yang Yang Berhormat maksudkan, dan saya ingin menjawab. Syarikat itu sebuah kerja pemantauan, bukan kolek duit. Saya tidak dapat peluang untuk berucap. Bolehkah saya tambah Yang sikit Berhormat Kuala pandangan? Kedah, saya nak jawab yang Kuala Kedah dulu. Nantilah. Yang Berhormat boleh bercelah dari yang lain dulu. Yang Berhormat Kuala Kedah ada membangkitkan berkaitan dengan kadar yuran di sekolah memandu yang tidak dikawal. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya setakat ini Kementerian Pengangkutan melalui JPJ menggunakan pendekatan tidak mengawal kadar yuran memandu yang dikenakan oleh institusi memandu kecuali bayaran motosikal kelas B2. Kita kawal lah. Sebab ini golongan pendapatan rendah yang pakai kita kawal supaya mereka dapat faedah. Kerajaan menggunakan pendekatan harga market forces bagi mewujudkan persaingan yang sihat di antara institusi memandu dan kadar yuran yang lebih kompetitif. Semua institusi memandu disyaratkan untuk mempamerkan kadar yuran belajar memandu di premis institusi memandu, dan sekiranya tidak dipamerkan, tindakan tegas akan diambil untuk digantung atau dibatalkan permit institut memandu di bawah kaedah-kaedah kenderaan motor ataupun braket sekolah memandu 1992. Sekiranya institusi memandu mengenakan apa-apa charge tambahan yang tidak munasabah, seseorang calon itu boleh memilih institusi memandu yang lain yang memberi nilai pulangan atau the best value for money atau yang bersesuaian dengan kemampuannya. Yang Berhormat juga ada membangkitkan bebanan kos yang perlu dibayar oleh pemandu baru menyebabkan ramai pemandu muda tidak mempunyai lesen.
Berdasarkan maklumat yang diperolehi, kadar bayaran bagi mendapatkan lesen memandu untuk kelas selain B2 iaitu kelas B, C, D dan E ia adalah di antara RM400 hingga RM1,200 mengikut kategori kelas lesen memandu yang dipohon. Kerajaan mendapati kadar bayaran ini adalah sangat munasabah dan berpatutan berdasarkan kepada keperluan menyediakan latihan yang komprehensif melalui metodologi pengajaran dan latihan supaya pemandu yang dihasilkan adalah kompeten mematuhi peraturan dan berhemah di jalan raya. Berhubung dengan bilangan pemandu yang disaman kerana memandu tanpa lesen yang sah pada tahun 2000, dari tahun 2008 hingga 2012 ialah seramai 1.568.151 pemandu yang telah disaman atas kesalahan tersebut. Yang berhormat juga Kuala Kedah ada bangkit berkaitan dengan pendaftaran kenderaan, nombor pendaftaran. Apakah prosedur untuk memohon pendaftaran kenderaan? Untuk makluman yang berhormat, apabila pembukaan tender bagi satu siri nombor pendaftaran dibuka, pemohon perlu mengisi borang tempahan nombor pendaftaran secara tawaran atau MV10 dengan jelas, lengkap dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pembida perlu membayar bayaran deposit 50% daripada harga tempahan dan juga mengemukakan salinan asal slip bayaran yuran perkhidmatan RM10. Surat keputusan akan dikeluarkan tidak lewat daripada 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat penilai dan notis pemutusan pemohon yang berjaya hendaklah dipamerkan di pejabat JPJ. Yang berhormat juga bertanya, adakah JPJ memberi keistimewaan kepada individu untuk mendapatkan nombor pendaftaran yang menarik? Untuk makluman yang berhormat, berasaskan kepada Kabinet, keputusan Kabinet bertarikh 21 April 2004 dan 5 April 2006 telah memperuntukkan nombor percuma kepada Dulia Maha Mulia Sultan dan Raja 7 unit termasuk yang di Pertua Besar Negeri Sembilan, TYT Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri 3 unit, yang teramat mulia Raja Muda Tengku Mahkota 2 unit, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2 unit, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2 unit, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan 1 unit, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar 1 unit, Yang Amat Berhormat Ketua-Ketua Menteri 1 unit. Dan kategori nombor dan harga minimum tawaran ialah bernilai utama 1 hingga 10, minimum RM10,000, menarik 11 hingga 19, 22, 33, 444, 777 dan lain-lain, minimum RM2,000, popular RM300 dan semasa minimum RM300. Yang berhormat juga bertanya, berapakah pendapatan kerajaan sejak tahun 2001 hasil daripada bayaran tender nombor kenderaan? Hasil bayaran tender nombor pendaftaran yang telah dikutip oleh JPJ pada 2011 adalah berjumlah jumlah 100 pada 2011 saja 180,843,882.44 sen, manakala tahun 2012 sehingga Mei 2012 adalah berjumlah 77,913,564.46 sen.